proklamasi darurat tamat seperti dijadualkan pada 1 Ogos. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad. Sebelum ke berita utama, kita imbas kembali perjalanan Parlimen yang membawa kepada pelaksanaan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14. Jadi, kita saksikan. Secara keseluruhannya, persidangan penggal ketiga Parlimen ke-14 berlangsung dalam suasana normal baharu ketika penularan pandemik COVID-19 masih berlaku di seluruh negara. Bagi mesyuarat ketiga penggal ketiga yang lalu, Dewan Rakyat berlangsung selama 29 hari bermula 2 November sehingga 17 Disember 2020. Manakala persidangan Dewan Negara pula bermula pada 16 Disember selama 7 hari. Bagi penggal berkenaan, beberapa ketetapan baru dilaksanakan sepanjang sidang tersebut berikutan peningkatan kes penularan COVID-19 yang dilihat semakin membimbangkan. Pada minggu pertama persidangan Dewan Rakyat, ia bersidang selama 3 jam hingga pukul 1 tengah hari. Dewan berakhir lebih awal berbanding kebiasaan yang lazimnya tamat sekurang-kurangnya pada pukul 5.30 petang. Semua ahli parlimen dan petugas juga perlu menjalani ujian saringan COVID-19 setiap 2 minggu. Langkah berkenaan bagi memastikan status kesihatan semua pihak terlibat dengan sidang parlimen tersebut sentiasa terjamin. Selain itu, Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun turut menghadkan hanya 80 ahli parlimen sahaja yang dibenarkan berada di dalam Dewan pada satu-satu masa. Arahan berkuat kuasa pada minggu kedua persidangan dengan pecahan pembahagian 41 pihak kerajaan serta 39 pihak pembangkang dan bebas. Kedua-dua Dewan turut meluluskan 10 rang undang-undang termasuk RUU Perbekalan 2021 bagi peruntukan belanjawan tahun ini. Begitu juga RUU Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 pindaan 2020 membabitkan peruntukan tambahan 20 bilion ringgit bagi menampung pemberian bantuan prihatin nasional dan perbelanjaan berkaitan COVID-19. Sementara itu, bacaan kali kedua dan ketiga bagi 5 RUU di Dewan Rakyat dalam senarai aturan urusan pada hari terakhir mesyuarat tersebut ditangguhkan dan dibawa ke persidangan akan datang. Apabila COVID-19 semakin membimbangkan, 11 Januari 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Pada sesi menghadap yang berlangsung selama 45 minit, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyembah maklum keputusan mesyuarat jemaah Kabinet berkenaan cadangan pelaksanaan pengisytiharan proklamasi darurat. Maka Sri Paduka Baginda telah memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos 2021 sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Ia sekaligus menyebabkan persidangan parlimen yang sepatutnya dijadual bermula pada Mac lalu ditangguhkan. Saya tidak berniat untuk tidak mengadakan pilihan raya. Perkara utama yang menghalang saya daripada menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar membubarkan parlimen untuk membolehkan pilihan raya diadakan ialah pandemik COVID-19. 24 Februari lalu, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Raid Siatim bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Selepas itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap seramai 18 pemimpin parti politik secara bersemuka dan maya di Istana Negara bermula 9 Jun hingga 15 Jun 2021. Keesokannya, Sri Paduka Baginda berkenan berangkat menghadiri dan mempengerusikan perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Pada 25 Jun,
Parlimen menjangkakan persidangan secara hybrid diadakan sekitar akhir Ogos ini ataupun selewat-lewatnya minggu pertama September tahun ini. Bagaimanapun, satu sidang khas Parlimen dicadangkan pada awal bulan Ogos tertakluk kepada syarat-syarat dikuatkuasakan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. 30 Jun, satu persidangan khas Parlimen telah dicadangkan kepada Perdana Menteri untuk diadakan sebelum 1 Ogos. Selepas itu, kerajaan telah bersetuju untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya mengadakan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14. Beralih ke perkembangan berikutnya, kerajaan memutuskan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan pelanjutan darurat yang dijadual tamat pada 1 Ogos ini. Perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan di Dewan Rakyat. Saya ingin mengesahkan pada hari ini di dalam Dewan ini, saya tertakluk kepada kalau saya bercakap tidak benar, bahawa Kerajaan Persekutuan memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baru apabila tamat 1 Ogos tahun 2021. Jelas Datuk Seri Taqiyuddin, 21 Julai lalu, kerajaan turut memutuskan pembatalan ordinan-ordinan yang dibuat semasa proklamasi darurat berkuat kuasa. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Port Dickson yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia mencapai kadar pemulihan kes COVID-19 sebanyak 87% dan menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia merupakan kadar yang agak tinggi dan menunjukkan perkembangan positif keberkesanan pelan pemulihan negara sekaligus meningkatkan kemampuan sistem kesihatan awam dalam memerangi COVID-19. Berdasarkan data global, purata kadar kematian akibat jangkitan virus itu adalah 2.2% daripada keseluruhan kes, manakala Malaysia merekodkan 0.7%. Berdasarkan laporan Ketua Pengarah Kesihatan, didapati lebih 98% daripada pesakit COVID-19 di negara kita tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Dengan itu, kadar pemulihan di negara kita pada masa ini agak tinggi, iaitu sebanyak 87%. Sementara itu, semua penduduk dewasa disarankan menerima dos lengkap vaksin COVID-19 Oktober ini dan ia susulan langkah memperhebat usaha program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Sasaran lebih awal dibuat berbanding perancangan asal iaitu 80% penduduk dewasa Malaysia dijangka menerima dos lengkap menjelang suku pertama tahun hadapan. Setakat ini, kerajaan telah mencapai kapasiti kadar suntikan sebanyak lebih 500,000 dos sehari. Pemulihan di negara kita. Sesungguhnya program vaksinasi adalah kunci utama kejayaan kita melawan COVID-19. Setakat ini kerajaan telah menempah 79.9 juta dos vaksin. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 25.2 juta dos telah diterima dan dijangkakan kita akan menerima jumlah keseluruhan 37.3 juta dos lagi bagi bulan Ogos. Sebanyak 21.9 juta dos lagi akan diterima suku keempat tahun ini dan baki selebihnya akan diterima suku pertama tahun hadapan. Melalui pelaksanaan PICK, lebih 16 juta dos telah berjaya dibekalkan meliputi 11 juta penerima dos pertama dan 5 juta penerima 2 dos lengkap vaksin. Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan Malaysia kini antara negara yang terpantas memvaksinasi penduduknya. Selain itu, saya menyeru kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Tidak kiralah apa jenamanya, ia masih vaksin yang berkesan untuk mencegah wabak yang berbahaya ini. Seganas manapun wabak ini menakutkan manusia,
insya-Allah vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi nyawa kita. Kebanyakan negeri dijangka akan beralih ke fasa keempat Pelan Pemulihan Negara seawal Oktober ini. Peralihan itu dapat dicapai dengan usaha berterusan kerajaan dalam menggerakkan proses pemulihan dan program imunisasi yang berjalan lancar. Dari semasa ke semasa, kerajaan akan terus memantau keadaan di setiap negeri dengan rapi, termasuk mengambil langkah intervensi mengikut keperluan. Di samping itu, kerajaan akan tetap melaksanakan penilaian risiko, termasuk menilai kesediaan mana-mana negeri untuk beralih ke fasa kedua, ketiga dan keempat. Tan Sri Muhyiddin juga menegaskan sekiranya terdapat peningkatan kes di mana-mana negeri, kerajaan akan mengetatkan kawalan pergerakan berdasarkan lokaliti. Kawalan pergerakan itu tanpa perlu membuat perintah kawalan menyeluruh ke atas negeri atau wilayah seperti mana dilaksanakan ketika ini. Sementara itu, 3 fokus utama akan ditekankan dalam Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan pada 29 Oktober depan. Tan Sri Muhyiddin menjelaskan fokus-fokus tersebut adalah memacu pemulihan ekonomi, membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaruan. Sumbangan itu tumpuan khusus akan diberikan kepada usaha untuk memulihkan sektor terjejas seperti pelancongan, meningkatkan keupayaan sistem kesihatan awam serta skop perlindungan sosial dan rancangan ekonomi digital dalam usaha mengukuhkan daya saing negara dalam menghadapi norma baru global. Tambah beliau, buat kali pertamanya juga kerajaan meneruskan Kementerian Kewangan akan menerbitkan kenyataan prabajet termasuk dokumen konsultasi rakyat. Pelanjutan kontrak 7,000 doktor perubatan, pergigian dan pegawai farmasi untuk tempoh 2 tahun bakal melibatkan implikasi kewangan RM1.2 bilion. Menerusi giliran menjawab sesi perbahasan Pelan Pemulihan Negara, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan sangat prihatin terhadap tuntutan kumpulan petugas kesihatan kontrak itu dan sedar mengenai sumbangan serta peranan mereka. Kerajaan juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikut pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Jadi langkah ini bagi memastikan pegawai-pegawai yang berkenaan berjaya melengkapkan pengajian kepakaran masing-masing. Selain itu, beliau turut memaklumkan bahawa Perdana Menteri telah mengarahkan Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan merangka satu pelan komprehensif dan inklusif yang merangkumi tindakan segera, pelan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang bagi hala tuju perkhidmatan perubatan. Keliru atau sengaja mencetuskan kekecohan dan berdasarkan aturan urusan mesyuarat hari ini adalah penerangan Pelan Pemulihan Negara PPN dan bukannya isu pelaksanaan darurat. Dan ketika giliran Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjawab, pembangkang mempersoalkan pula mengapa bukan Perdana Menteri mahupun timbalan Perdana Menteri. Melihat kekecohan itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bangun dan memperjelaskan mengapa Menteri Kewangan yang perlu menjawab. Yang Muhammad. Tuan Speaker, dimulai tarik balik. Tajuk yang kita bincangkan hari ini adalah Pelan Pemulihan Negara. Tapi yang bercakap soal darurat, cakap soal perlembagaan,
itu luar daripada tajuk yang dibincangkan. Kerana topik ini ada kaitan. Bentang tajuk pemulihan negara. Tajuk pemulihan negara. Faham? Pemulihan negara bukan soal darurat. Jadi Menteri Kewangan adalah penyelaras, penyelaras pemulihan negara. Jadi sebab itulah Menteri Kewangan jawab sebagai penyelaras pemulihan Majlis Pemulihan Negara. Jadi Menteri Kewangan yang tahu jawapannya. Jadi kita serahkan. Menteri Kewangan ada follow hari Khamis. Bercakap luar tajuk cerita pasal darurat. Yang pagi tadi datang buat apa? Tajuknya adalah Pelan Pemulihan Negara. Pagi tadi kalau PM semua petang. bercakap soal Pelan Pemulihan Negara, maka Menteri Kewangan sebagai penyelaras Pelan Pemulihan Negara yang Pagi tadi dia petang. Sudahlah. Okeylah, PM tak ada. Menerusi aturan urusan mesyuarat yang sudah pun diedarkan beberapa hari yang lalu, penerangan isu pelaksanaan darurat akan berlangsung pada hari takhir sidang Dewan Rakyat Isnin depan dan hari ini pula tumpuan kepada isu PPN sahaja. Kekecohan tidak berhenti setakat itu sahaja dan ini kerana Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali turut bangun untuk memperjelaskan dakwaan demi dakwaan pembangkang berhubung isu peningkatan kes COVID-19 adalah kerana keputusan pembukaan kilang. Diperjelaskan semua keputusan yang dibuat adalah secara kolektif dalam Majlis Keselamatan Negara MKN dengan kesemua pandangan dipertimbang meliputi sektor kesihatan dan ekonomi. Peranan MITI hanya untuk koordinat supaya senarai yang telah diputuskan sebagai positive list dibenarkan untuk beroperasi kerana pada ketika ini MITI mempunyai sistem yang bersepadu dengan penyelarasan semua kementerian dan agensi supaya ada satu one-stop center untuk menentukan mana sektor dan subsektor yang boleh beroperasi hasil daripada keputusan yang dibuat oleh MKN. Syarikat swasta perlu bersama kerajaan untuk sama-sama menjayakan PPN dan itu antara tumpuan sesi perbahasan Wakil Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias. Katanya ia bukan sahaja tertakluk kepada peranan hospital swasta, malah syarikat insurans yang menawarkan tanggungan rawatan untuk pesakit COVID-19. Syarikat insurans seperti AIA, Prudential, mereka tanggung rawatan pesakit COVID dengan pelbagai syarat. Pay and claim, maknanya bayar dahulu, claim kemudian. Ini mesti diselesaikan yang berhormat Datuk Speaker kerana dalam keadaan ekonomi rakyat yang agak mendesak ini dan ditimpa musibah COVID-19, saya yakin dan percaya rakyat memerlukan penglibatan semua entiti swasta ini untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk menjayakan pelan pemulihan nasional ini. Tambah beliau lagi, ketika ini situasi COVID-19 kini menjadi ancaman seluruh dunia dan tidak adil untuk mendakwa hanya Malaysia yang mengalami situasi terburuk. Untuk itu, peranan semua pihak amat perlu baik kerajaan maupun pembangkang. Ahli Parlimen Pasir Putih Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh mencadangkan agar sektor ekonomi yang dibekukan ketika ini dibuka semula secara berperingkat dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun keperluan itu memerlukan kerajaan terus memberi fokus pada program vaksinasi bagi membolehkan sektor ekonomi berjalan dengan baik. Cubalah usaha ikhtiar supaya vaksinasi dalam negara kita ini berjaya dilaksanakan. Mencecah kalau tidak sampai pun kurang sedikit daripada 1 juta untuk satu hari. Supaya sektor ekonomi ini dapat berjalan dengan baik.
Wakil Sibuti Lukanisman Awang Sauni pula menghargai inisiatif bakul makanan yang diketengahkan oleh kerajaan selain mahu bantuan seumpama itu diperkasakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah menyediakan bakul makanan berjumlah 300,000 kepada setiap ahli parlimen. Walaupun demikian, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Jempol tadi. Saya merasakan kementerian dan juga Jabatan Kebajikan ingin perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membantu rakyat. Kita lihat banyak bendera-bendera putih bukan hanya berlaku di Selangor, di Kuala Lumpur, di Johor, malah di Sarawak, di luar bandar pun bendera putih dikibarkan kerana jumlah RM300,000 pada ahli parlimen itu tidak mencukupi. Dalam pada itu, Wakil Permatang PAU pula mengakui kemajuan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang kini boleh mencecah lebih 500,000 dos sehari. Saya nak tekankan penting di skala ini kerajaan memperincikan bahawa ia bukan lagi akan menjadi pandemik yang mungkin berakhir dalam sekejap masa lagi, tetapi menjadi endemik. Maksudnya, COVID-19 akan terus menular di kalangan masyarakat sebagaimana tularnya denggi. Ini penting untuk kita khabarkan kepada rakyat. Alhamdulillah, kadar vaksinasi baik, kedudukan antara yang terpantas di dunia berbanding Korea, Australia dan negara jiran. Semua ahli parlimen dibenarkan hadir ke Dewan Rakyat setakat ini. Bagaimanapun jumlah kehadiran mungkin dihadkan mengambil kira situasi semasa penularan COVID-19 di parlimen. Perkara itu dimaklumkan Speaker Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun. Jelas beliau 12 kaki tangan parlimen dikesan positif hasil ujian calitan yang diadakan pada Rabu dan Jumaat lepas. 58 kaki tangan lagi dikuarantin kerana menjadi kontak rapat. 2 ahli parlimen turut disahkan positif melibatkan 5 lagi ahli parlimen menjadi kontak rapat. Selepas keputusan itu diketahui semalam, maka saya telah memanggil mesyuarat penyelarasan ini pagi tadi untuk untuk meminta pandangan Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan tentang keadaan COVID dan tentang pandangan beliau mengenai bagaimana kita boleh bermesyuarat pada sidang kali ini. Keputusan yang akan diambil belum dapat dimuktamadkan, sama ada untuk menghadkan jumlah kehadiran pada sesuatu masa. Kehadiran wakil rakyat ke sidang khas ini hanya akan dimuktamadkan selepas mendapat persetujuan blok pembangkang. Justru selagi kehadiran penuh dibenarkan, Dato' Azhar menasihatkan ketua parti politik membuat penggiliran ahli parlimen yang akan mengikuti persidangan setiap jam. Dalam pada itu, kedudukan bangku di Dewan Rakyat tidak berubah meskipun terdapat sedikit perubahan landscape politik ketika parlimen ditangguh dan ia akan kekal sehingga penggal akan datang. Mengenai pejuang tu, ya, saya telah dimaklumkan oleh Setiausaha Parti Pejuang bahawa Parti Pejuang telah pun didaftarkan. Jadi maka mereka tidak akan lagi dikenali sebagai ahli bebas. Mereka akan dikenali sebagai ahli parlimen pejuang. Itu nombor satu. Tetapi mereka kekal sebagai ahli parlimen di blok bebas. Bukan blok pembangkang. Ya, mereka tulis surat pada saya itu, mereka kekal di blok bebas tetapi dikenali sebagai ahli parlimen pejuang. Kerana pejuang dah didaftarkan. Saya telah berbincang dengan Setiausaha Dewan Rakyat dan kita akan kekalkan tempat duduk mereka lah di mana mereka duduk dulu, ya, bersama blok bebas. Ya, tapi dia parti pejuang lah. Aspek kedua, terdapat beberapa orang yang dari Parti Pakatan Harapan yang dahulu mengumumkan meninggalkan Pakatan Harapan dan akan hendak menjadi ahli bebas. Saya rasa tiga atau 4 orang.
ahli bebas yang menyokong kerajaan. Mesyuarat khas Dewan Rakyat hari ini turut menarik perhatian apabila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hadir buat kali pertama sebagai timbalan Perdana Menteri. Beliau merangkap Menteri Pertahanan dilantik ke jawatan tersebut 7 Julai lalu. Dan untuk itu, kedudukan kerusi Datuk Seri Ismail Sabri dalam Dewan Rakyat kini di sebelah Perdana Menteri. Mula berkhidmat sebagai ahli parlimen sejak Mac 2004, Datuk Seri Ismail pernah memegang beberapa portfolio penting dalam kabinet. Antaranya Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Menteri Pertanian, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Menteri Belia dan Sukan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menyampaikan watikah pelantikan kepada ahli jawatankuasa khas mengenai rasuah JKMR yang terdiri daripada ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi tempoh 3 tahun berkuat kuasa 15 Julai lalu. Ahli jawatankuasa terdiri daripada 7 ahli dengan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim sebagai pengerusi. Majlis pelantikan watikah ini diadakan di bangunan Parlimen dan turut dihadiri Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki. Dan tauliah yang diberi tadi, maklum saja kami akan menasihatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan hal ehwal anti rasuah dan rasuah seluruhnya, mengkaji laporan tahunan yang diberikan oleh Suruhanjaya Rasuah, anti rasuah kita. Selain itu, memberi pandangan-pandangan hal ehwal rasuah yang berkaitan dengan negara kita. Dan hal-hal ini mestilah kami rakam sebagai petua yang utama. Pembentukan jawatankuasa khas mencegah rasuah parlimen sebenarnya menunjukkan bahawa SPRM ini adalah kelihatan bebas dan juga bebas dalam tindak tanduk kami. Selain daripada kami, ada 4 lagi panel yang memantau kami. Dan pada saya, JKMR ini adalah jawatankuasa yang paling tinggi sekali sebab ia ditubuhkan di bawah parlimen kerana pelantikannya adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Berita Parlimen sempena mesyuarat khas Dewan Rakyat berakhir di sini. Jumpa lagi esok untuk sesi penerangan tindakan menangani pandemik COVID-19. Dan kami akhiri dengan seruan Perdana Menteri untuk kita semua berganding bahu di dalam tempoh yang mencabar ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi. Memang benar kerajaan ini tidak sempurna. Tetapi apa yang benar ialah kerajaan hari ini tidak berpeluk tubuh membiarkan rakyat menderita, malah sentiasa bergerak dan bertindak. Kerajaan tebuk atap dan nyawa dan kehidupan rakyat. Yang penting kita mesti bersolidariti dalam menghadapi zaman yang sukar ini. Janganlah berbalah dan menuding jari kerana di sana ada rakyat yang jiwanya sengsara, ada yang tenggelam punca, ada anak yang menderita, manakala frontliners kita terus terbeban dan hospital kita semakin tertekan. Marilah kita berganding bahu mencari berkat dan meraih jaya pada setiap usaha sama. Bulat air kerana pembentung, bulat kita kerana hafatan bersatu.